Menongkah tradisi, hari kedua Perhimpunan Agong UMNO 2015 berlangsung dengan perasmian 3 sayap parti dibuat ketua pergerakan masing-masing. Masing-masing bertekad mempertahan kepimpinan sedia ada. Persidangan ketiga-tiga sayap UMNO kali ini juga dipenuhi dengan kesaan anggota sayap supaya kerajaan mengkaji semula kenaikan kadar tambang pengangkutan awam. Ini kerana kenaikan tambang yang diumumkan baru-baru ini bagaikan meraihkan musim kenaikan harga yang memberi kesan yang mendalam kepada generasi muda. Ya, laporan perkembangan sidang ketiga-tiga sayap itu bersama Syahril Sarapudin di PWTC. Silakan Syahril. Jangan ditambah lagi bebanan rakyat. Jangan dicurah lagi minyak ke atas api kemarahan rakyat yang marah membara. Pemuda mahu kerajaan hentikan segala kenaikan selepas ini. Enough is enough! Selagi kita berdiri memakai tudung merah yang berkat dan rahmat ini, insya-Allah Datuk Seri Najib, kami wanita lah yang akan menjadi benteng utama. Betul tak puan-puan? Ya? Rumah yang dibina hari ini bukannya rumah yang mampu milik, tapi rumah yang mampu. Nah, sahabat-sahabat puteri pun dah bijak. Jadi sahabat-sahabat semua, atas dasar puteri pedulilah, saya ingin menyeru kepada seluruh perwakilan agar marilah kita berfikir di luar kotak, berenang di lautan biru. Baik, itu tadi antara sedutan ucapan dasar Ketua Pemuda, Wanita dan juga Puteri UMNO yang buat julang kalinya merasmikan sendiri persidangan agung pergerakan masing-masing pada Perhimpunan Agong UMNO 2015. Dan pastinya persidangan ketiga-tiga sayap ini dalam suasana yang sedikit berlainan sebenarnya. Sebelum ini kita sudah maklum persidangan Wanita, Pemuda dan juga Puteri dirasmikan timbalan Presiden. Namun tahun ini ketiga-tiga sidang dirasmikan sendiri oleh Ketua sayap masing-masing. Dalam ucapan dasarnya, Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Shahrizad Abdul Jalil menyarankan agar laluan khas usahawan wanita diwujudkan di semua bank dan institusi kewangan. Ia sebagai kemudahan kepada mereka berurusan dan memajukan diri sebagai usahawan. Saya mencadangkan Governor Bank Negara yang kebetulan seorang wanita meneliti dan menambah baik polisi keuangan untuk wanita, terutamanya dalam bidang keusahawanan. Di antara lain, mewujudkan laluan khas untuk usahawan wanita di semua bank dan institusi keuangan. Menurut Datuk Seri Shahrizad, selain membantu penguruskan pinjaman, kemudahan itu juga dapat memperkukuh ekosistem ekonomi untuk usahawan wanita di seluruh negara. Beliau yang juga penasihat pembangunan keusahawanan dan ikhtisas wanita di Jabatan Perdana Menteri berkata, golongan wanita masih memerlukan khidmat nasihat dan dorongan bagi meningkatkan keyakinan diri. Pada persidangan itu, Anugerah Nadi Negara 2014 kepada 22 mahasiswa universiti dalam dan luar negara, manakala Anugerah Khas Pendidikan diterima Rahilah Akhtar Husin, Pengetua Sekolah Rendah Islam Abu Bakar Al-Siddiq di Seri Gombak, Selangor. Sementara itu, Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar menyentuh pelbagai perkara dalam ucapan dasarnya. Antaranya kesan kenaikan kos sara hidup kepada generasi muda, isu-isu kedaulatan negara dan rantau Asia Tenggara serta pelbagai ancaman yang menepani masa depan anak muda Melayu. Khairi berharap kerajaan dapat meneliti dengan mendalam kesan kenaikan kos sara hidup kepada rakyat. Katanya walaupun beberapa langkah pedih terpaksa diambil berikutan keadaan ekonomi ketika ini, namun kesannya kepada rakyat sudah agak kritikal. Beliau juga menyarankan kerajaan supaya menyediakan diskaun khusus bagi membantu golongan muda yang mahu menggunakan pengangkutan awam. Di banyak negara lain, golongan belia diberikan diskaun yang sama seperti warga emas untuk pelbagai kemudahan awam. Kalau nak bantu orang muda, inilah masa dia. Saya tengok kesan kenaikan tambang komuter contohnya begitu membebankan. Buatlah diskaun untuk belia bagi pengangkutan awam.
Jangan harga dinaikkan semata-mata tanpa langsung memikirkan langkah-langkah yang boleh meringankan beban rakyat. Tari juga berkata UMNO perlu kembali menjadi kemah besar bagi memayungi sesiapa sahaja bernama Melayu untuk kembali menjadi parti terkuat. Pemuda UMNO kini mempunyai 626,744 dengan anggota paling ramai dicatat di Sabah iaitu 86,937, diikuti Selangor 83,894 dan Johor 78,912 orang. Sayap paling muda UMNO pula memohon pucuk pimpinan parti menambah calon puteri dalam pilihan raya umum ke-14. Tindakan itu bagi menyantuni golongan pengundi muda, memandangkan 45% daripada jumlah pengundi pada PRU14 berusia 45 tahun. Ketua Puteri UMNO Datuk Mas Ermiati Samsudin berkata, santunan anak muda perlu diambil kira sebagai satu daripada strategi utama pada pilihan raya umum itu. Maka tidak keterlaluan jika kita katakan Puteri UMNO Malaysia memohon restu agar dapat diberikan kepercayaan untuk menyantuni golongan-golongan muda ini dengan diberi kepercayaan untuk menambah bilangan calon-calon yang dipilih daripada kalangan ahli puteri. Sekiranya fikrah ini diterima, Puteri UMNO yakin ahli puteri akan lebih bermotivasi untuk mempergiatkan usaha dalam mencari dan dekati pengundi muda, insya-Allah. Sehingga 20 November lalu, Puteri UMNO mempunyai 391,316 anggota. Menjelang 2017, jumlahnya dijangka meningkat 500,000 orang. Baik, diiringi isteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman, Timbalan Presiden meluangkan masa melawat persidangan 3 sayap UMNO petang tadi. Tan Sri Muhyiddin Yassin tiba di PWTC kira-kira pukul 2.55 petang tadi. Tan Sri Muhyiddin memulakan lawatan dengan meninjau persidangan pergerakan pemuda di Dewan Tun Dr. Ismail pada pukul 3.10 petang. Turut sama mengiringi Naib Presiden Datuk Seri Syafiee Apdal. Selepas itu, beliau meneruskan lawatan ke Dewan Tun Hussein On bagi mengikuti persidangan pergerakan puteri. Tan Sri Muhyiddin juga turut meninjau perbahasan wakil pergerakan wanita di Dewan Merdeka. Suasana Dewan di ketiga-tiga sayap bagaimanapun kecoh seketika ketika melihat kehadiran pemimpin nombor 2 parti diumumkan pengerusi tetap pergerakan masing-masing. Sorakan dan tepukan gemuruh diberikan setiap perwakilan ketika melihat kunjungan yang tidak dijangka itu. Tan Sri Muhyiddin turut mengesahkan kehadirannya pada mesyuarat Majlis Tertinggi ketika ditanya soalan selepas selesai melawat ketiga-tiga sayap parti. Jawapan ringkas hanya diberikan beliau dan hanya mengangguk ketika diajukan soalan adakah akan kekal sebagai Timbalan Presiden. Malah ketika ditanya kemungkinan tindakan akan dikenakan dan dipecat dari parti, Tan Sri Muhyiddin menggelengkan kepala sambil terus menuju ke kereta. Suasana di perkarangan pintu masuk Dewan Tun Razak bertukar kecoh apabila berlaku tolak-menolak antara pengamal media dengan penyokong serta pasukan keselamatan yang mengawal ketat pergerakan Tan Sri Muhyiddin sehingga ke keretanya. Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Shahrizad Abdul Jalil mengingatkan wanita UMNO supaya tidak terjebak dengan dakwah pembangkang yang hendak melemahkan Presiden UMNO. Datuk Seri Shahrizad menyifatkan Datuk Seri Najib sebagai seorang pemimpin berwibawa dan perlu meneruskan kepimpinan beliau. Apa-apa isu yang dihadapi, satu demi satu sudah terjawab. Kita tidak boleh biar tomahan dan fitnah melanda parti kita. Kitalah yang mesti menjadi benteng utama, bukan pula kita keluar daripada kepompong politik yang ada nak bersama-sama dengan pembangkang. Kita tak boleh terima tindakan seperti ini, tak kira datang daripada siapa. Datuk Seri Shahrizad juga menyifatkan pihak-pihak yang tidak sehaluan dalam UMNO sebenarnya melanggar undang-undang atau peraturan dalam UMNO. Jadi apa jua yang kita rasai, kita perlu utarakan di dalam parti kita ini. Kalau kita lihat tangan kita ini, jari-jari kita ni, satu tangan 5 jari pun berlainan. Jadi manusia itu sudah lumrah kehidupan. Mesti ada perbezaan pendapat, perbezaan pandangan. Tapi yang mustahak tu, kesatuan parti itu amat penting supaya perjuangan kita itu diutamakan. Yang pentingnya kita sebagai ahli-ahli parti, khususnya pergerakan wanita, menumpukan taat setia kepada Presiden parti.
walau apa saja rintangan, walau apa saja cabaran, yang penting ialah kita sebagai anggota wanita di seluruh negara memberikan segala sokongan padu kepada Yang Amat Berhormat Presiden untuk kita melihat UMNO itu menjadi sebuah parti yang mantap, yang dapat membela khususnya orang-orang Melayu. Bersatu demi kepentingan serta perjuangan parti, Komitmen Pergerakan Wanita menerusi ketuanya Datuk Seri Shahrizad Abdul Jalil dalam ucapan penggulungannya. Malah semua ahli diingatkan untuk tidak menduakan pucuk pimpinan. Kita tak pernah menduakan Datuk Seri Najib. Kita sokong Tan Sri Muhyiddin selaku Timbalan Presiden, betul tak? Ya. Kita sokong Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Ya. Kita terima keputusan Datuk Seri Najib kerana itu keputusan beliau sebagai Perdana Menteri bila dia nak tukar Timbalan Perdana Menteri, betul tak? Ya. Ini saya nak minta lah dengan segala hormatnya, ya, kepada Tan Sri Muhyiddin, kepada Datuk Syafi, ya, dan juga kepada bapa yang kita hormat Tun Mahathir, bersama-samalah dalam UMNO. Betul tak? Bersama-sama dengan dalam UMNO. Tak ada parti lain. Nak serah ke? Nak serah orang Melayu dan Bumiputera kepada DAP ke? Saya tak sanggup. Betul tak? Turut ditegaskan, sayap wanita terus menjadi tulang belakang parti dan memastikan perjuangan UMNO tidak tersasar demi kepentingan bersama. Baik, Puteri UMNO akan wujudkan pengkalan data orang muda untuk mengkaji trend keperluan dan permasalahan anak muda dalam sesuatu kawasan. Ketuanya Datuk Mas Remiati Samsudin dalam ucapan penggulungan persidangan Puteri berkata langkah itu perlu untuk memudahkan jentera Puteri mengenal pasti kelemahan dan juga kekuatan sesebuah kawasan bagi menghadapi pilihan raya umum ke-14. Pada awal 2016 kita dah perlu buka war room dan melihat apa juga isu ataupun sentimen anak muda untuk kita lihat bagaimana sokongan mereka terhadap Barisan Nasional khususnya untuk UMNO, apatah lagi di kawasan yang kritikal dan memerlukan pandangan dan perhatian yang serius. Tambah beliau adalah penting untuk menyelami sentimen generasi muda supaya satu pelan tindakan untuk golongan muda dapat dihasilkan. Selain itu, beliau mahu anggota Puteri untuk terus turun padang serta prihatin menyelesaikan masalah akar umbi. Solidariti sesama Puteri harus ditekankan dan perlu saling bergantung untuk bersama membantu menyuarakan permasalahan akar umbi ke peringkat tertinggi. Ketika sesi perbahasan ucapan dasar Ketua Pergerakan Puteri, 3 usul ekonomi telah dicadangkan bahagian Jasin menerusi Ketua Puterinya Suzalipah Madlin. Bidang keusahawanan sebenarnya antara medium yang perlu digunakan wanita muda, bukan sahaja mampu memperkasa ekonomi tetapi juga mengurangkan kadar pengangguran. Justru sebagai persediaan, mereka perlu memiliki pengalaman untuk memperoleh lesen perniagaan. Ini memandangkan peluang terbuka buat mereka yang berminat melalui pelbagai program seperti antaranya Kedai Rakyat 1 Malaysia KR1M dan Usahawan Tani. Bagaimanapun, peruntukan dana yang diperoleh itu juga memerlukan agihan yang sewajarnya. Nak mulakan perniagaan, kenalah ada duit, ada modal. Bukan selepas 6 bulan berniaga baru nak kasih duit, baru nak beri modal. Tak logik langsung. Mohonlah pihak TAPIM untuk semak semula syarat-syarat. Selain itu daripada SME Corp juga. Cadangan turut diberikan kepada perniagaan dalam talian yang menjadi trend ketika ini dengan peratusannya dipelopori wanita muda. Sembunga itu rangkaian seperti Market Online 1 Malaysia, rangkaian Pasaran 1 Malaysia atau platform yang sepatutnya disediakan agar mereka memperoleh perluasan perniagaan. Kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan juga dituntut bagi membolehkan pemantauan harga barang secara berkala dilaksanakan pihak penguatkuasa. Tindakan tegas perlu diambil terhadap mana-mana pihak yang mengancam perlembagaan negara termasuk kedaulatan institusi raja-raja dan agama Islam. Wakil Puteri Perak Suhaili Su'aib juga berkata fakta mengenai kedua-dua perkara itu dalam buku teks sejarah sekolah hingga ke peringkat institusi pengajian tinggi harus diperjelas.
Ketika membahaskan ucapan dasar Ketua Puteri, Wakil Perak itu juga mahu kerajaan mengambil tindakan tegas ke atas mana-mana penjawat awam yang lantang membangkang pentadbiran kerajaan. Ambil tindakan terhadap kaki tangan kerajaan pusat yang lantang itu. Ambil tindakan terhadap kaki tangan kerajaan negeri yang lantang itu. Jabatan-jabatan mana? Jabatan Agama Islam. Selagi boleh saman. Selagi boleh tangkap. Selagi boleh hukum. Wakil Puteri Padang Terak pula meminta kerajaan memperketat pengambilan warga asing, meningkatkan kawalan dan menguatkuasakan undang-undang agar indeks jenayah dan masalah sosial berkurangan. Puteri berpendapat kebanjiran pendatang asing yang tidak terkawal telah mendatangkan impak negatif kepada negara. Memperketatkan pengambilan warga asing, meningkatkan kawalan dan undang-undang dan mengenakan denda yang maksimum. Apa setuju tak? Kedua, ibu bapa perlu memantau pergaulan anak-anak. Jangan duk percaya sangat anak-anak lah ni. Mereka lebih suka mempercayai kawan-kawan ataupun orang luar. Zurina juga menyarankan agar kerajaan meningkatkan pemeriksaan kesihatan pekerja asing di negara asal sebelum memasuki negara ini. Manakala larangan menjual lesen perniagaan ke atas pendatang asing mesti dikuatkuasakan. Pemuda UMNO akan terus menjadi benteng kepada kepimpinan sedia ada dan pada masa sama menjadi nadi penyatuan anggota UMNO untuk terus bergerak ke hadapan. Dan menyedari keutuhan parti, satu kemestian pemuda menuntut satu kesepaduan dan juga pada masa sama menjadi khemah besar bagi generasi muda. Kita akan bersama wartawan Wan Lukmal Muhammad Fisul dalam temu bual khas bersama Ketua Pergerakan Pemuda Khairi Jamaluddin. Baiklah, terima kasih saudara Syahril di ruang legar PWTC dan bersama saya ketika ini ialah Ketua Pemuda UMNO Malaysia iaitu saudara Khairi Jamaluddin. Terima kasih saudara Wabi untuk yang bersama kita pada petang ini. Perasmian oleh Ketua Pemuda dan Ketua Wanita dan Ketua Puteri pada hari ini adalah satu tanda baru pada perubahan di dalam UMNO. Adakah ia akan diteruskan? Tak pasti. Mungkin perlu kita perhalusi semula selepas ini. Apakah tradisi baru yang bakal dicipta dalam perasmian sayap. Saya melihat tahun ini oleh kerana saya diberi penghormatan di peringkat pemuda, saya tak tahu wanita dan puteri, ucapan dasar jadi lain sedikit. Sebab kalau dulu perbahasan kita berpandukan kepada ucapan perasmian timbalan Presiden dan ucapan dasar Ketua Pemuda. Tahun ini oleh kerana ucapan perasmian adalah ucapan dasar, maka ucapan saya banyak jadi panduan kepada perbahasan. Dan itu sebenarnya satu penghormatan kepada Ketua Sayap, di mana kita boleh set the agenda ataupun kita boleh memacu agenda perbahasan. Dan bukan semua setuju 100%, mesti ada suara-suara yang kontra, tetapi sebahagian besar telah memberi fokus kepada ucapan yang disampaikan oleh Ketua Sayap dan Pemuda. Ucapan saya. Setelah hari ini tamatnya perbahasan, apakah yang YB rasa akan diangkat oleh Pemuda untuk esok dan lusa? Saya rasa dua perkara. Yang pertamanya adalah isu berkaitan dengan rakyat. Ya, sebab kita suka tak suka kita kena kembalikan keyakinan rakyat. Kita kena mengakui bahawa ada sedikit defisit sokongan untuk UMNO dan Barisan Nasional. Benda ni biasa, ya, bukan sampai tahap panik ataupun tahap krisis besar, tetapi kita akui bahawa sekarang ini ada sedikit defisit keyakinan terhadap kita. Jadi kita kena kembalikan kepercayaan ini daripada rakyat dan kita kena dilihat menjuarai isu-isu yang dekat dengan hati rakyat. Terutamanya sekarang ini isu ekonomi, kos sara hidup dan sebagainya. Ya, memang betul saya ahli kabinet, tapi tidak semestinya saya tidak boleh menyuarakan sebagai Ketua Pemuda. Saya cakap dalam dan luar pun sama juga, ya. Dan ini mendorong saya bila dalam kabinet untuk terus bercakap, kata ini persetujuan daripada Perhimpunan Agama UMNO bahawa kita perlu serius tangani masalah kos sara hidup, ya, supaya kita dapat merapatkan UMNO dengan rakyat. Yang kedua adalah soal
cabaran politik yang berlaku dalam UMNO pada masa ini. Saya rasa semua perbahasan dan conclusion kita dalam Pemuda, kita bagi sokongan kepada Presiden. Kita bagi peluang kepada Presiden untuk kembalikan keyakinan rakyat, selesaikan segala permasalahan dan sebagainya. Pada masa yang sama, kita mahu supaya semangat kebersamaan itu dikembalikan dalam UMNO. Bahawa sekarang ini kalau wujud sedikit retak dalam kepimpinan UMNO, dapat segera dibaik pulih keretakan tersebut, ya. Dan kita mahu supaya apa yang dah jadi. Tetapi selepas ini, Perhimpunan Agung ini adalah perhimpunan perpaduan dengan semangat kebersamaan. Dan kalau sekiranya ada yang masih lagi tidak mahu bersama selepas ini, yang masih lagi ingin meruntuhkan parti dengan asakan daripada luar, saya rasa kita perlu ambil tindakan supaya mereka ini dikeluarkan. Okey, misi Pemuda untuk PRU 14 nanti untuk UMNO dan BN. Misi kita sudah pasti adalah pengundi muda. Saya telah menggariskan beberapa pendekatan yang akan diambil, program-program yang untuk mendekati golongan seperti pelajar vokasional, golongan peniaga-peniaga usahawan muda dan juga pelajar-pelajar dan ibu bapa mereka di kawasan luar bandar. Saya juga telah sebut bahawa perlu kita menjadi kemah besar dan kita jangan dilihat sebagai klub yang eksklusif. Perlu kita mendekati mereka yang selama ini mungkin kita kurang mendampingi, seperti sekolah pondok, guru agama, pekerja-pekerja kilang, pelajar-pelajar vokasional dan sebagainya. Kita harus memperluaskan lagi sambutan UMNO dan juga membuka pintu luas kepada orang untuk masuk UMNO. Satu ketika dahulu UMNO ini kemah besar. Tak macam mana UMNO ini semakin menjadi klub yang eksklusif. Jadi kita kembali untuk menjadi satu wadah untuk semua orang Melayu. Ya saudara, sekian tadi Tuan Makhas bersama Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Khairi Jamaluddin, dan kita kembali ke rakas tugas Syarif Sarafuddin. Silakan. Baik, terima kasih Lokman. Setakat ini saja laporan hari kedua Perhimpunan Agung UMNO 2015 secara langsung dari PWTC. Pada ketika ini sebenarnya sedang berlangsungnya mesyuarat ahli majlis tertinggi UMNO di bangunan Menara Dato' On, dan insya-Allah jika ada sidang media selepas itu kita akan bawakan sepantas mungkin kepada anda dalam siaran berita kami seterusnya. Dan juga jangan lupa selepas berita ini jam 9 malam nanti bicara Wara Khas UMNO akan kembali membawakan perbincangan khusus mengenai Perhimpunan Agung UMNO 2015. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan warna-warni sepanjang perhimpunan pada hari ini. Saya Syarif Sarafuddin, kembali ke studio selepas ini.